Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Nozalinda dan rakan-rakan. Jadi hari ini sebenarnya saya akan ada sedikit interview dan juga pembentangan video tentang bagaimana saya interview. Dalam masa yang sama saya akan cuba untuk membuat kuih koci. Di mana kalau kita tahu kuih koci ni sebenarnya merupakan kuih tradisional bagi budaya orang Melayu, merupakan mak saya, dan dia pandai untuk membuat kuih koci. Sebab kami pun menjual kuih koci tradisional di sekitar rumah kami. Jadi hari ini kita akan mulakan dengan sesi interview dahulu, and then lepas tu kita akan buat sedikit demonstrasi ataupun cara untuk membuat kuih koci. Jom. So, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ini saya bersama dengan mak saya, iaitu Puan Nozalinda Ahmad. Jadi Ibu tolong perkenalkan diri dan latar belakang diri. Assalamualaikum semua, nama saya Azmina. Saya dari kecil sampailah sekarang ni memang membuat kuih-kuih tradisional. Contohnya kuih bakar, kuih lapis, rengka, kari puff dan juga kuih koci. Bila bercerita tentang kuih koci, boleh tak kalau Ibu menceritakan ataupun bagi tahu macam cara nak buat kuih koci ataupun bahan-bahan dia? Kuih koci ni adalah makanan yang kuih tradisional yang telah popular dari zaman dahulu lagi, terutama di kalangan orang-orang yang telah berumur. Maklumlah, orang ni orang yang tua-tua ni biasanya dia orang dah tak ada gigi. Jadi kuih koci ni lembut, kan, senanglah sikit mereka menikmati kelembutan daripada kuih koci ni. Untuk kuih koci sebenarnya ada dua cara untuk yang biasanya dibuatlah oleh orang-orang zaman dulu. Di antaranya ialah dengan menggunakan minyak atau dough tu digunakan minyak atau juga dough yang digunakan dengan santan. Dan bancuan kuih koci. Koci ni sebenarnya, kuih koci ni biasanya dimakan pada waktu pagi, disediakan untuk sarapan waktu pagi dan juga pada waktu petang. Kuih koci ni adalah ramuan dia ialah tepung pulut yang diadunkan bersama dengan sedikit air garam dan juga dia punya inti tu dia biasanya dibulat-bulatkan, lepas tu kita letakkan inti di dalamnya. Inti dia ni adalah kelapa muda. Kalau zaman dahulu mereka menggunakan kelapa yang lebih muda kerana dia lebih mempunyai rasa lemak dari santan tu. Jadi dia akan letakkan gula melaka, kemudian dia akan letakkan sikit gula merah dan juga daun pandan untuk aroma. Dia akan masak bersama dengan air sehingga dia kering, dan bila dia kering, mereka akan bulat-bulatkan, lepas tu dia akan masukkan dalam dough tepung pulut tadi. Tepung pulut ni, untuk dough pula, tepung pulut ni biasanya adunannya mereka menggunakan tepung pulut. Ada dua jenis tepung pulut sebenarnya, tepung pulut putih ataupun tepung pulut tu boleh dicampurkan juga dengan tepung pulut hitam. Yang lebih istimewa rasanya, yang lebih disukai ramai adalah tepung pulut hitam kerana warna dia yang menarik dan juga mungkin ada sedikit perbezaan dari segi rasa. Ya, faham. Jadi saya nak tanya, adakah kuih koci ni masih relevan pada ketika ini? Ya, betul. Memang relevan. Kerana kalau kita lihat, biasanya kalau kita pergi ke dunia orang kahwin, biasanya kuih koci ni adalah antara hidangan kuih tradisional yang akan ada biasanya bersama dengan kuih bakar pandan atau kuih kemboja. Dan kuih tradisional ni biasanya tidak akan luput di zaman nafis. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat inti kuih koci, di mana kita akan menggunakan 1 biji kelapa, lebih kurang dalam 200 gram gula melaka. Lepas tu kita ada 2 helai daun pandan, sedikit tepung gandum, gula,
dan juga garam, di mana kita akan campurkan semua bahan-bahan inti ni tersebut. Jadi kita akan mulakan sekarang. Lepas tu kita letak sedikit air juga dalam satu ni untuk bagi dia lebih sebati lah, dia rasa. Lepas tu kita akan kacau, bagi dia sebati. Okay, kalau tak cukup air, kita kena tambah lebih sedikit air. Okay, kemudian kita akan campurkan gula Melaka tadi. Kalau tak ada gula Melaka, kita boleh pakai gula perang untuk lebih nampak warna dia. Dan rasa dia berbeza lah berbanding gula perang dan juga gula Melaka. Okay, kemudian kita campurkan dengan gula pasir. Kita boleh pakai gula pasir yang besar ataupun gula Kestra lah. Ini untuk menambahkan manis dia lagi. Kemudian kita akan letak 2 helai daun pandan untuk aroma bau dia lebih menarik. Okey, dan akhir sekali kita akan letak tepung gandum. Okey, tepung gandum ni untuk dia nampak lebih cepat kering dan lebih kenyal lah, lebih kental dia. Tak sedikit dahulu, sikit. Lepas tu kita akan tunggu dia masak, okey, sampailah dia jadi kering macam ni dan kita nampak buih-buih dekat sini, okey. So inilah kita dah nak siap. Lepas tu kita akan sejukkan dia dahulu. Lepas tu baru kita boleh moldkan dia. Ini adalah bahan-bahan adunan dough untuk membuat kuih koci tradisional pulut hitam, di mana kita ada tepung pulut, okey. Kita ada tepung pulut hitam, kita ada tepung gandum dan air, di mana kita akan masukkan ke dalam satu bekas adunan. Okey, yang pertama sekali kita akan letak tepung pulut dulu. Kemudian kita akan campurkan dengan tepung pulut hitam. Kemudian kita akan gaul, kita akan kacau sehingga dia menjadi dough. Kita kacau macam ni. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat dadi santan, di mana kita memerlukan santan sebanyak 250 ml, tepung jagung, tepung beras dan juga sedikit garam. Yang pertama sekali kita akan letak santan sebanyak 250 ml. Kemudian kita akan gaul dia sehingga dia sedati. Gaul. Okay, seterusnya kita akan buat moldkan kuih koci ni, di mana seperti ini. Kita akan tekan macam ni, kemudian kita akan keluarkan untuk kita membuat meletakkan inti ke dalam kuih koci tersebut. Okay, first kita akan buat macam ni, kemudian kita ambil inti ni, kita masukkan dan kita akan moldkan dia seperti ini. Macam ni, kemudian kita akan bulatkan dia dan letak di tepi. Kemudian kita akan kukus dia ni sehingga dia masak. Okay, so kita akan buka, kita boleh tengok macam tu lah dia akan berpeluh-peluh macam tu. So menandakan yang dia dah masak lah. Okay, so ni yang dah siapnya. So kita akan cuba untuk makan kuih koci lah. So jom kita try. Okay, so sebenarnya macam saya cakap, sebenarnya kuih koci ni kita tak boleh makan dia panas-panas. Sebab apa? Bila dia melecur, okay, kita makan, kita telan, takut dia tersekat di bahagian tekak kita dan boleh menyebabkan kita susah untuk nafas. Macam ni saya dah sejukkan dahulu. Okay, kita akan cuba untuk makan dia. Nampak ni. Dia ini inti kita boleh dapat lihat dia punya santan. Okay, nampak santan dia. Okay, tengok sikit. Nampak. So kita akan try makan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak dia punya isi santan dia. Isi kelapa dia. Dan rasa dia pun agak lembut. Sebab tu kita boleh cakap dia makanan orang yang tak ada gigi. Bila tuan-tuan dan perempuan tengok saya makan, kita boleh dapat lihat cara dia tekstur dia lembut. Okey, itu saja pada sesi kali ini, di mana sesi kita membuat koci dan menginterview mak saya, iaitu Nur Azina binti Ahmad, di mana dia seorang pembuat kuih koci. Jadi
itu saja pada ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Zalinda dan rakan-rakan.